Okey, hari ni aku nak bercerita berkenaan dengan Oppo Reno 8 Pro 5G. Kuat betul si Reno ni beranak pinak kan? Sebab aku rasa macam baru je awal tahun itu diorang keluarkan siri Reno 7. Top alik-alik dah keluar dah yang baru. Tapi tak apa kan, aku memang takkan berapa nak bising sangat. Sebab apa? Sebab aku rasa siri Reno 8 Pro kali ni memang ternyata nampak lah kan perbezaan dia tu kan. Dia pun nampak lebih fresh kalau nak dibandingkan dengan siri Reno yang sebelum-sebelum ni. Jadi salam guys, Muaz Malik di sini. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go. Jadi ura-ura yang mengatakan bahawa chip Mari Silicon X tu akan diguna pakai pada siri Reno diorang yang terbaru tu, nampak gaya memang tepat lah. Sebab antara feature utama yang terdapat pada Oppo Reno 8 Pro 5G ni adalah penggunaan Mari Silicon X tu. Maka untuk siapa-siapa yang tak pasti ataupun mungkin tak tahu apa ke benda Mari Silicon X ni, jadi secara ringkasnya Mari Silicon X ni dia lebih kurang macam satu enhancement lah, yang mana dia menawarkan neural processing unit dan AI algorithm yang lebih baik untuk meningkatkan penggambaran dan video lah. Yang mana sebelum ni chip Mari Silicon X ni dia diguna pakai pada line up flagship Oppo, iaitu Oppo Find X5 Pro. So kalau korang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Mari Silicon X ni, aku memang takkan explain dalam video ni lah, sebab aku dah explain dah dalam video Oppo Find X5 Pro aku. Memang panjang lebar aku cerita. Jadi kalau korang nak check it out, aku akan letak link dekat atas ni. Korang boleh tekan dan korang pergi tengok benda tu dulu lah kan. Bila dah faham baru datang sini balik tengok video ni, okay? So antara feature yang ada pada Mari Silicon X tu adalah dia mampu untuk enablekan fungsi macam 4K Ultra HDR video kan, 4K Ultra Night video, Night Portrait tu semua memang ada lah. Dan instead of pihak Oppo mengekalkan penggunaan Mari Silicon X tu hanya pada lineup flagship dia orang je, kali ni dia orang berbesar hati untuk sumbat juga teknologi Mari Silicon X ni pada Oppo Reno 8 Pro 5G ni. So macam mana performance kamera pada smartphone ni? Aku boleh kata memang agak mantap jugalah. So untuk kamera, Oppo menawarkan setup 3 kamera lah kan pada bahagian belakang dia ni, iaitu kamera utama ni Sony IMX766 bersaiz 50MP. Kemudian dia ada kamera ultra wide dengan sudut bukaan 112 darjah bersaiz 8MP dan kamera makro bersaiz 2MP. Untuk bahagian hadapan pula, Oppo letakkan kamera Sony IMX709 bersaiz 32MP pada dia punya punch-hole dekat tengah atas skrin tu. Jadi untuk penghasilan gambar pada Oppo Reno 8 Pro 5G ni, mostly perkara yang aku rasa agak stand out adalah dari segi dia punya kawalan dynamic range dia lah. Bagi aku dia punya dynamic range dia memang sangat bagus. So dengan kebolehan 20 stop dynamic range daripada Mari Silicon X tu, nampak gayanya memang cukup membantu lah kan dalam memberikan penghasilan gambar yang well lit kan, walaupun dalam situasi pencahayaan yang tak berapa ideal. Selain itu juga of course lah kan, kalau nak cerita dari segi macam ketajaman gambar kan, ataupun potongan portrait bila dalam portrait mode tu, color tu semua bagi aku memang tak ada masalah lah, memang cantik. Tapi yang aku puji ni semua adalah pada kamera utama dia sajalah. Sebab untuk kamera ultra wide dia, yang ini aku rasa Oppo kena banyak improve lagi. Sebab first, gambar ultra wide dia bagi aku dia suffer dari segi detail. Detail dia memang lemah kan, memang nampak out. Ada kemudian color pun memang banyak sangat berubah lah kalau nak dibandingkan dengan kamera utama dia kan. Dan dia punya exposure dia pun memang agak ke laut sikit. Untuk kamera selfie, yang ini aku boleh puji. Gambar selfie yang aku ambil memang so far overall semua memang nampak well exposed, sharp detail kan, memang nampak semua benda boleh nampak lah. Ada kemudian dia juga ada good dynamic range dan kawalan warna dia pun bagi aku memang nampak baik. Untuk night shot pula, pujian aku hanya boleh berikan pada kamera utama dia sahaja. Sebab kamera ultra wide dia bagi aku memang agak lemah. So macam korang boleh nampak, untuk kamera utama memang cantik gambar dia tu kan. Dia macam gambar tu dia tak adalah nampak over sharpen sangat dia punya image tu. Ada kemudian kawasan shadow pun dia tak over bright kan. Dia maksudnya dia kekalkan shadow tu. So turn out dia punya hasil dia tu memang nampak nice kan. Aku memang suka. Cuma untuk kamera ultra wide dia memang sebaliknya lah kan. Korang sendiri pun boleh nampak apa yang berlaku. Untuk video pula, setting tertinggi yang korang boleh gunakan adalah pada 4K 30 frame per second sahaja. Dan untuk korang menikmati penggunaan Mari Silicon X tu, untuk 4K Ultra Night video dan 4K Ultra HDR video tu, korang hanya boleh gunakan
pada kamera utama dia sahaja. So untuk penghasilan video ni bagi aku overall memang nampak okey kan. Cuma kadang-kadang tu aku rasa yang mana fungsi EIS dia tu memang macam agak ekstrim sikit lah. So bila panning ke kiri ke kanan tu kan, dia akan nampak lah EIS dia tu macam berusaha keras lah nak stabilkan footage tu kan. Ada kemudian kamera Oppo Reno 8 Pro 5G ni juga, dia ada masalah lens flare bila rakam video pada kawasan gelap dan lampu bercahaya tu. So masalah lens flare ni aku sebenarnya tak jumpa masa aku gunakan Oppo Find X5 Pro dulu. So dekat sini aku assume lah yang mana Oppo Reno 8 Pro 5G ni dia tak didatangkan dengan teknologi sistem lens yang sama macam Oppo Find X5 Pro. Dan untuk dia punya feature kamera pula, korang akan dapat jugalah fungsi macam Pro Mode, Slow Mo, Panorama Shot, and untuk portrait pun korang boleh gunakan pada mode gambar ataupun mode video. Dan portrait dia ni juga dia ada jugalah fitur wajib macam AI Color Portrait dan Bokeh Flare Portrait. Jadi macam apa yang aku cakap pada awal video tadi lah kan, in terms of performance kamera tu, Oppo Reno 8 Pro 5G ni memang mampu perform dengan sangat baik lah. And aku sendiri pun memang tak surprise lah dia boleh perform macam ni kan. Sebab pertama, of course lah kan, dia dah dapat bantuan daripada Mari Silicon X tu. Dan kemudian yang kedua, kita pun tahu yang mana siri Reno ni memang daripada dulu pun Oppo lebih memfokuskan untuk kamera yang boleh hasilkan gambar yang cantik kan. Betul tak? Kemudian dari segi rekaan luaran pun ada banyak juga perubahan yang diorang buat. Pertama, kamera bump dekat bahagian belakang ni memang gedabak besar gila kan. Tapi gedabak besar ni lah yang sebenarnya mencuri tempuan kan. Sebab Oppo memang pandai. Diorang gunakan rekaan jenis unibody design. So sama lah kan macam Oppo Find X5 Pro tu. Back panel dan kamera bump Reno 8 Pro ni diorang satukan. So instead of kamera bump tu ada tajam naik timbul tu, dia streamline kan jadi soft je bonggolan dia tu kan. And then selain itu juga dia orang ketengahkan rekaan jenis flat pada bingkai phone ni. Dan benda yang paling best sekali, skrin hadapan dia kekal skrin yang flat. So untuk skrin dia ni, dia punya size adalah 6.7 inci Full HD Plus AMOLED display. So Oppo tawarkan skrin yang mempunyai 1 billion color, ada HDR10+, dia punya touch sampling rate pun boleh pergi sehingga 360Hz, refresh rate 120Hz, dan dia turut dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. And skrin dia ni bagi aku memang skrin ni memang cantik lah kan. Pertama, dia punya bezel memang nipis pada kesemua arah, kecuali pada bahagian dagu ni dia tebal sikit je. Dia tak tebal sangat, dia tebal sikit je. Dan kemudian yang kedua, kualiti skrin dia memang cukup baik kan. Viewing angle, color, brightness semua memang cukup bagus. Dan untuk penggunaan Netflix atau mana-mana app penstreaman tu, dia support Widevine L1 dan dia juga support HDR playback. Jadi untuk rekaan luaran dia ni, overall aku memang suka lah kan. Phone ni dia tak rasa berat dekat tangan, tapi at the same time dia masih lagi rasa premium. Dan kemudian untuk siapa-siapa yang tak suka skrin yang curve tu, memang akan sukalah kan skrin flat yang ada pada Oppo Reno 8 Pro 5G ni. Yes, kalau ada orang nak komplain pun, kamera bump dia ni memang, yelah, memang gedabak besar pun. Tapi honestly aku memang suka kan. Sebab bila aku pegang smartphone ni, jari aku ni ada tempat tau untuk letak tau. Dia macam tongkat dah. So bila ada tongkat ni, dia akan menambahkan keyakinan aku bila pegang smartphone ni macam ni kan. So dia, kau nampak dia slot kat belakang ni. So memang best. Ada kemudian dia punya pilihan warna pun memang agak menarik. So ada dua pilihan warna. Korang boleh go for warna glaze black ataupun warna glaze green macam yang aku gunakan dalam video ni. So macam warna glaze green dia ni, dia warna dia sebenarnya dia tak adalah nampak hijau sangat pun. Dia macam hijau yang sangat-sangat pastel tau. Dan dekat bahagian back panel ni juga aku suka sebab dia tak serabut tau. Ada satu perkataan je dia macam ada satu logo je, iaitu logo Oppo. Itu je kan. So memang kosong. Aku memang suka lah. Dia nampak kemas. Cuma satu masalah yang aku jumpa adalah finishing glossy pada back panel dia ni memang adalah rakan baik kepada masalah cap jari. So benda ni korang kena take note lah korang kena aware lah okay? Untuk prestasi harian pula, tak kisahlah kalau korang just sekadar nak guna untuk buka social media ataupun korang nak main game, bagi aku memang okey. Sebab dengan gabungan Color OS 12.1, lepas tu dengan penggunaan chip MediaTek Dimensity 8100 Max, lepas tu dengan jenis RAM LPDDR5, lepas tu gabung pula
dengan jenis storage UFS 3.1, aku seriously memang tak ada berdepan dengan sebarang masalah masa aku gunakan phone ni. Even kalau aku main game pun, semuanya overall aku nampak memang smooth je. Dan phone ni pun dia tak ada masalah throttling ataupun panas yang melampau bila main game lama-lama tu. Dan dari segi keputusan benchmark pun aku boleh kata macam agak not bad jugalah kan. Performance Dimensity 8100 Max ni, dia kalau nak bandingkan dengan chipset lain, dia saing-saing lebih kurang sama hebat macam Snapdragon 888. And then kemudian dia nak dekat sama hebat juga macam chip Tensor yang digunakan pada Google Pixel. Dan kemudian untuk ColorOS 12.1 ni pun aku suka. Dia ada banyak feature menarik yang Oppo letakkan. Contohnya macam fungsi split screen, fungsi flexible window, smart sidebar kan, kebolehan untuk customize theming kan. Korang nak tukar color interface ikut wallpaper ke, nak tukar icon ke, tukar fingerprint style ke, memang semua boleh. Lepas tu let's say kalau korang ada Oppo Pad Air ataupun dekat PC korang ke, korang boleh gunakan fungsi multi screen connect, yang mana dekat sini kita boleh control phone tu ataupun kita boleh transfer file dengan lebih mudah antara platform tu. So tak payah dah nak guna kabel-kabel tu semua. So aku memang sukalah kan dengan fungsi-fungsi ni. Cuma dalam banyak-banyak fungsi ni ada jugalah fungsi yang aku macam rasa dia lebih ke arah gimmicky lah kan. And aku sendiri pun memang tak pernah guna pun. And bila aku guna pun memang macam tak berapa nak berjaya, iaitu fungsi air gesture. So fungsi air gesture ni kita boleh guna kita punya tapak tangan ni untuk scroll down, scroll up kan. Lepas tu nak pause play video, boleh pakai lah benda tu. Tapi macam aku cakap tadi bagi aku dia lebih ke arah gimmicky lah, yang mana aku memang tak gunakan untuk penggunaan seharian aku. Kemudian benda-benda lain macam bateri dia so far tak ada masalah. Aku boleh gunakan untuk seharian penggunaan. Dan kalau bateri habis, korang nak charge dengan penggunaan SuperVOOC 80W yang dibekalkan dalam kotak tu, bateri 4500 mAh dia ni boleh full charge dalam masa 30 minit saja. Kemudian dia punya bacaan fingerprint dia pun laju. Cuma kedudukan dia bagi aku macam agak bawah sangat. Kalau dia tinggi sikit dah cantik dah. Sistem haptic vibration dia pun bagus, very tactile. Kemudian dia punya setup stereo speaker dia pun baik. Sound dia sebenarnya tak balance kan, bawah lebih kuat daripada atas. Tapi overall bunyi yang dihasilkan tu memang memuaskan lah. And kalau RAM 12GB tu masih lagi tak cukup untuk korang, Oppo Reno 8 Pro ni juga ada fungsi RAM expansion, yang mana korang boleh tambah sehingga 7GB lagi. So overall macam mana? Nampak best gila kan Oppo Reno 8 Pro 5G ni? Aku rasa benda yang paling best yang ada pada smartphone ni adalah keputusan Oppo untuk sumbatkan Mari Silicon X tu lah. Sebab dengan penggunaan chip MPU ni, dia mampu untuk meningkatkan lagi performance kamera yang ada pada Oppo Reno 8 Pro 5G ni. Tapi itulah, dengan upgrade Mari Silicon X ni, Oppo turut upgrade juga harga jualan untuk siri Reno diorang kali ni. So untuk pasaran Malaysia, Oppo Reno 8 Pro 5G ni dijual pada tanda harga jualan rasmi RM3,499, yang mana sama macam Oppo Find X5 Pro, memang terdapat kenaikan harga yang agak mendadak lah kan kalau nak dibandingkan dengan siri yang terdahulu. So apa pendapat aku tentang harga baru diorang ni? Bagi aku rasa okey kan. Memang okey je. Sebab macam apa yang korang dengar yang aku duk bebel daripada tadi tu kan, so far overall Oppo Reno 8 Pro 5G ni memang adalah sebuah smartphone yang bagus. Cuma kerisauan aku pada tanda harga jualan yang macam ni, RM3,499 ni, Oppo Reno 8 Pro 5G ni dia akan mula bersaing dengan flagship lain. So kat sini memang Oppo akan sakit sikit lah kan. Sebab yelah, kalau kita ambil contoh lah, untuk rating ketahanan air dan debu, Oppo Reno 8 Pro 5G ni hanya ada IP54 saja. Yang mana untuk tanda harga jualan yang macam ni, boleh kata smartphone lain memang dah gunakan IP68. Ada kemudian pada tanda harga jualan RM3,499 ni juga, kalau smartphone flagship lain, diorang dah ada wireless charging, reverse wireless charging, yang mana fungsi ni memang tak ada pada Oppo Reno 8 Pro ni. So kesimpulan yang aku boleh buat, pilihan memang di tangan korang lah. Kalau korang rasa poin-poin yang aku cakap tadi tu memang tak penting pun, kalau ada feature-feature tu pun memang korang tak pakai pun, then aku rasa memang sesuai lah kan kalau korang nak angkat Oppo Reno 8 Pro 5G ni. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.